Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfarij bil qura wa tutbi hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maqlumin lak. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Pengurusi Tetap, kita harus berikan penghargaan kepada beliau. Dan juga yang berbahagia Datuk Sharifah Aminah Said Ahmad yang baru kita berikan mandat tadi. Sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Tharma Timbalan Presiden, penghargaan untuk beliau. Yang berhormat dan yang berbahagia Naib Presiden UMNO, penghargaan untuk ketiga-tiga mereka. Ketua Wanita UMNO dan staf kepimpinannya, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan staf kepimpinannya, Ketua Pergerakan Puteri UMNO dan staf kepimpinannya, Setiausaha Agung, Bendahari Agung, Ketua Penerangan, rakan-rakan ahli Majlis Tinggi yang berada di atas pentas. Kita berikan penghargaan kepada mereka. Pengurusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, bosku. Sahabat saya, Presiden MCA, Timbalan Presiden MIC, Timbalan Presiden PBRS, Wakil-wakil Kelab UMNO luar negara, barisan kepimpinan parti-parti komponen Barisan Nasional yang ada di hadapan ini, berikan penghargaan kepada keberadaan mereka. Pemimpin-pemimpin parti bersekutu dalam Barisan Nasional, rakan-rakan dan tokoh-tokoh UMNO yang lama yang berada dengan kita daripada Sabah, daripada Selangor, daripada seluruh, penghargaan kepada mereka semua. Para perwakilan yang berada di dalam Dewan dan di luar Dewan serta perwakilan dari seluruh negara, khusus untuk diplomat kita, I would like to welcome distinguished guests, Excellencies, High Commissioners and Ambassadors and foreign diplomats who are here with us today. We are really honored by your presence. Thank you very much for being here with us. Bukan bergemuruh untuk mereka. Tan Sri Pengurusi Tetap, para perwakilan sekalian, mengawali bicara, izinkan saya merakamkan tahniah atas kejayaan Perhimpunan Sayap-Sayap semalam. Kita berikan penghargaan pada wanita, pemuda dan puteri. Ucapan peresmian sebelumnya oleh Timbalan Presiden berapi-api. Ucapan dasar wanita, pemuda dan puteri tidak kurang api yang mercik. Perbahasan pun begitu juga. Penghargaan sekali lagi kepada ketiga-tiga pimpinan sayap itu. Para perwakilan, penghargaan dan setinggi-tinggi tahniah juga ke atas kemenangan kita dalam pilihan raya negeri Melaka dan pilihan raya negeri Johor pada minggu lalu. Jutaan terima kasih kepada rakyat dan pengundi di kedua-dua negeri atas mandat yang diberikan kepada Barisan Nasional, khususnya kepada kita UMNO. Sesungguhnya ini adalah amanah yang diberikan kepada kita untuk digalas
dan tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Artinya, UMNO dan Barisan Nasional bangkit semula. Tentunya kejayaan ini dikecapi hasil kegigihan saudara-saudari dan komitmen daripada kita semua. Bagi pihak Barisan Nasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jentera Pilihan Raya Melaka dan Johor, jentera dari negeri-negeri seluruh negara yang sama-sama berganding bahu memastikan parti kita menempuh kejayaan. Wanita UMNO tidak pernah kenal erti lelah. Menjadi penyuluh setiap arah. Pemuda UMNO tangkas melangkah. Puteri UMNO yang melengkapi lakaran sejarah dan jentera-jentera Parti Kompanen MCA, MIC, PBRS tidak ketinggalan membantu calon-calon kita. Kita ucapkan terima kasih dan syabas kepada pemimpin-pemimpin parti-parti Kompanen bersama-sama dengan rakan-rakan Friends of BN. Indah berbalam awan petang, berarak di atas pohon ara. Wanita, pemuda, puteri terbilang Johor ditawan selepas Melaka. Kita juga tidak lupa kepada panglima-panglima perang yang diterajui oleh Timbalan Presiden sebagai pengarah pilihan raya Melaka dan Johor. Jangan lupa sumbangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang turut-turut ke bawah. Menteri-menteri dan timbalan menteri yang turut membantu jentera kita. Pengurusi perhubungan negeri. Kita berikan tepukan kepada pengurusi perhubungan negeri. Untuk Johor, kita berikan penghargaan khusus kepada pengurusi perhubungan UMNO Johor. Kita bangun bagi penghormatan, ucapan terima kasih, keikhlasan daripada perjuangan kita. Terima kasih. Biarpun kita order barang secara online, tetapi barang yang sampai barang lain, tetapi beliau tetap terus menjadi kebanggaan rakyat Johor. Jangan lupa Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Juru kempen utama yang sanggup menjadi punchback. Kita berikan sekali lagi penghargaan pada beliau. Kalau kita bagi penghargaan pada pengurusi perhubungan UMNO Johor, sepatutnya kita juga bagi penghargaan standing ovation pada beliau. Saya tidak lupa juga untuk mengucapkan tahniah kepada Menteri Besar Johor yang baru. Para perwakilan dalam kita gembira menyambut kemenangan-kemenangan ini. Di hadapan terdapat suatu tugas yang lebih besar menanti kita. Bagi dua negeri, Melaka dan Johor yang memperolehi mandat daripada rakyat
Dan mandat ini terlebih laris. Target kita, sasaran kita 2/3 di Melaka, tetapi kita dapat 3/4. Tahniah kepada rakyat pengundi Melaka. Di Johor, target kita 2/3. Magic numbers, 38. Tapi kita dapat 40 kursi. Tahniah kepada pengundi dan rakyat Johor. Namun bukan kejayaan itu yang kita harus riak, sombong, ujub. Tugas kita lebih besar. Kita mesti jangan lengah apabila mandat besar daripada rakyat telah kita perolehi untuk kita melaksanakan apa juga yang kita telah baiatkan. Buktikan mandat yang diberikan oleh rakyat dan pengundi-pengundi dibalas dengan bakti dan hikmat. Bertindaklah dengan cepat dan bertuturlah dengan cermat agar keyakinan rakyat terus kekal bersama Parti Keramat. Kepada Ketua Menteri Melaka, kepada Menteri Besar Johor yang baru, ingat, di hadapan sana akan ada PRU ke-15. Jangan leka, rakyat memerhati kita. Ingatlah, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kali ini perlu kita terjemahkan untuk mendapat mandat baru dalam pilihan raya umum akan datang. Rakyat amat memerlukan santunan dan perjuangan ikhlas kita. Saudara-saudari, saya mendengar dengan penuh teliti ucapan peresmian sayap-sayap oleh timbalan Presiden UMNO. Ucapan beliau syarat dengan ingatan serta kata-kata nasihat pada perwakilan dalam kita menghadapi PRU ke-15. Peringatan timbalan Presiden kemarin amat jelas dan perlu dihayati oleh semua warga UMNO. Ia amat berguna dalam menghadapi perjalanan panjang dan berliku untuk kita sama-sama lalui. Mungkin ada yang terhiris, mungkin. Mungkin ada yang merasa tercabar, mungkin. Tapi saya kenal Tok Mat. Apa di hati, itulah di mulut. Jika di hati ada harimau, yang keluar juga harimau. Berbeza dengan saya, di dalam harimau, yang keluar hanya kambing. Saya juga mengikuti perbahasan dan usul setiap perwakilan di setiap sayap yang amat bernas. Kita ucapkan tahniah kepada ucapan daripada Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri. Pembahas-pembahas juga tidak kurang hebat, termasuk yang melaung, yang tidak ada dalam agenda mesyuarat. Mungkin ada syarat-syarat yang telah ada di dalam poket agaknya. Perbahasan amat bernas dan sudah pasti berguna dalam strategi mengukuhkan parti bagi menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Ini merupakan cetusan hati nurani setiap pembahas yang inginkan bahtera kita berlayar menempuh apa saja gelombang atau cabaran. Saya amat teruja dan diharapkan kita di barisan pimpinan tertinggi UMNO bukan hanya mendengar tetapi menghayati hasrat mereka. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah SWT. Akhirnya, kerajaan bersetuju melalui pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memberikan kelulusan pengeluaran wang KWSP. Yang amat berhormat Perdana Menteri, saya dan para perwakilan ingin mengucapkan syabas dan tahniah.
Ini suara akar umbi. Bosku menyebut, Dr. Ashraf menyebut, saya menyebut. Tetapi ada yang tumpang semangkuk. Para pembangkang, bila kita dah sebut, dia tahu PM nak umumkan, dia pun kata dia minta. Sebenarnya ini adalah perjuangan dari UMNO. Sidang perwakilan, saya ingin membawa perwakilan untuk menoleh ke belakang. Hampir 4 tahun yang lalu, kita telah melalui beberapa episod gelombang politik. Kekalahan dalam PRU ke-14 menjadi satu hentaman kuat yang menggegarkan UMNO. Di sebalik keperitan menerima hakikat hilangnya keyakinan rakyat kepada kita pada ketika itu, tindakan segelintir daripada kita mengkhianati amanah rakyat dengan menjadi juara lompat jauh, menambahkan lagi parahnya luka yang dialami. UMNO diperlekehkan, dicerca, dihina dengan pelbagai perumpamaan. Seolah-olah parti ini tidak pernah berjasa pada mereka, tidak pernah berjasa kepada negara. Malah mereka yang mencerca juga lupa seolah-olah betapa parti ini juga sebenarnya yang meletakkan di persada kuasa. Mereka seperti kacang lupakan kulit. Mereka juga seperti habis sepah dibuang, habis madu sepah dibuang. Yang berpatah-patah ni saya tak boleh lawan Tok Mat. Tok Mat, jangan jadi madu sepah dibuang. Kita yang berada di atas pentas ini atau yang di bawah, kita berada di puncak kuasa. Jawatan-jawatan yang kita ada adalah dari UMNO, dari Barisan Nasional. Jangan bila kita ada kuasa, kita lupa diri. Apabila kuasa tidak ada dengan kita lagi, kita membenci UMNO. Ingat, doa orang yang dizalimi seperti kita, Allah tidak ada hijab. Allah akan turunkan bala pada orang-orang yang tidak sedar diri. Namun semua yang berlaku itu harus dijadikan sempadan. Kita tidak boleh merintih berpanjangan. Sebaliknya perlu bangkit semula menyingsing lengan. Rakyat yang mula menzahirkan rasa penyesalan sudah melalui mahalnya pengalaman. Kerajaan yang diharapkan hanya hayalan. Bersilih ganti kerajaan kerana kecelaruan. Bukan rakyat yang diutamakan. Sebaliknya, ketamakan kuasa dan jawatan. Maknanya sebagai parti yang mempunyai rekod perkhidmatan yang panjang serta terbukti mampu menterjemahkan harapan menjadi kenyataan, kita harus kembali kepada asas, iaitu pertamanya, mendirikan semula negara atas keruntuhan yang telah berlaku. Keduanya, memberikan nafas baru agar kita mampu mengembalikan citra yang pernah dinikmati oleh negara. Inilah cabaran yang ada di hadapan kita. Kini wakil kita menjadi teraju kerajaan. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri Ismail, jagalah kerajaan elok-elok. Kita beri dukungan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. InsyaAllah saya dan Tok Mat dan rakan-rakan lain, kita akan jaga parti. Kami akan perkuatkan parti, Tuan Mat keluarkan kerajaan. Kita harus seiring jalan. Kerajaan dan parti harus seiring jalan. Namun, para perwakilan, semestinya kita masih ingat episod kedukaan selepas kekalahan PRU ke-14 yang lalu. 3 bulan kemudian selepas kekalahan, kita kecundang di dalam 2 PRK.
pilihan rakyat kecil. Lebih menghiris hati kita apabila berlakunya pengkhianatan rakan sendiri dalam parti. Mereka sanggup menepikan perjuangan parti demi kepentingan diri sendiri. Biar mereka pergi, tetapi yang datang lebih bererti kepada UMNO. Ianya bukan hanya berlaku di Semenanjung ini, malah ia merebak ke Sabah. Apabila 22 daripada 25 ketua UMNO bahagian turut meninggalkan bahtera dan perjuangan. Alhamdulillah, kita masih ada bom mortar. Kita masih ada wira-wira di Sabah yang tetap kekal berdiri teguh dengan parti sehingga kini. Walaupun bom mortar tidak ada di pentas ini hari ini kerana terpaksa berada di mahkamah. Inilah manifestasi kezaliman kerajaan-kerajaan sebelum itu. Lawan, tetap lawan untuk kita mencari keadilan. Ramai lagi wira-wira seperti ini yang merupakan lambang kesetiaan lebih 3 juta ahli-ahli akar umbi. Membawa obor perjuangan UMNO. Kesetiaan seperti inilah yang menjadi api kebangkitan semula. Kita kemudiannya mencipta siri kemenangan dalam 7 PRK. Kemenangan kita 7-0. Tahniah kepada seluruh jentera UMNO. Rupa-rupanya perancangan Allah begitu cantik. Apabila kerajaan pusat bertukar pimpinan dan UMNO menjadi sebahagian pada kerajaan itu. Ingat, ombak kebangkitan ini harus kita teruskan dengan kejayaan UMNO memimpin semula. Jangan ada puak-puak. Jangan ada kabilah-kabilah. Kita mesti bersatu. Tidak ada kabilah dalam UMNO. Hanya satu kabilah, iaitu kabilah UMNO Malaysia. Saya pernah menyatakan UMNO akan menjadi semula kerajaan. Disebut oleh Setiausaha Agung tadi. Dia dah baca ucapan saya itu sebab dia dah ambil poin saya. Di sini, di Dewan Keramaan ini, pada ucapan penangguhan Perhimpunan Agong 2018, saya telah menyatakan bahawa satu ketika sebelum PRU ke-15, UMNO akan menajui kerajaan. Ketika itu, mereka mengatakan, Presiden UMNO mimpi di siang hari. Ketika itu. Kini, realitinya, Datuk Ismail Sabri Yaakob adalah pemimpin dalam kerajaan kita. Sesungguhnya, manusia merancang, tetapi Allah SWT adalah perancangan yang terbaik. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan mereka merancang, dan Allah juga merancang, dan Allah adalah perancang terbaik. Saya petik dalam surah Ali Imran ayat 54. Alhamdulillah, saudara-saudari, Allah SWT memakbulkan doa ikhlas kita semua. Dan kita lihat kini, ingatan untuk kita mewarisi kemerosotan ekonomi negara dari kerajaan gagal sebelum itu dan kerajaan Han sebelum itu. Kemerosotan ekonomi negara, kesedaran hidup rakyat jelata menyempitkan ruang buat generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka. Penjarahan, penjualan khazanah negara. Institusi perundangan menjadi alatan kuasa. Kerukunan hidup berbilang bangsa diselubungi syak wang sangka. Pendidikan anak bangsa hilang pedomannya. Negara tetangga dan seluruh dunia makin jauh meninggalkan kita. Menuntut setiap daripada kita untuk mendirikan semula keruntuhan yang ada. Justru dalam kita mahu mendirikan semula keruntuhan yang berlaku dan memberikan nafas baru kepada citra negara, kecekalan, kesungguhan, kemampuan dan keyakinan perlu ada pada setiap daripada kita dan juga rakyat yang mengharapkan pembelaan. Sebagai parti perjuangan,
UMNO mampu melahirkan ramuan yang terbaik untuk menyelamatkan negara daripada terus menggelongsor potensinya. Rakyat mengharapkan kita daripada UMNO dan Barisan Nasional untuk menterjemahkan semuanya. Kepada kita mereka mengharapkan. Biarpun kurang tepukan, tetapi saya yakin dalam hati semuanya bersetuju. Kecekalan harus ada pada kita. Di mana kecekalan dalam arti kata seluruh orang UMNO dan Barisan Nasional harus punya kekuatan untuk mempertahankan perjuangan membela nasib ummah dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Cekal menghadapi apa juga cabaran yang mendatang kerana kita yakin dengan matlamat dan hala tuju perjuangan. Biar menderu fitnah dan mehnah yang dilemparkan, UMNO dan BN tidak goyah. Pegangan kita untuk terus melangkah ke depan akan tetap terpahat di dalam hati kita. Biar ada yang terlupar mengatakan UMNO dan BN sudah mati dan mengatakan kita telah masuk longkang. Tetapi dengan kecekalan kita bangkit semula, kita telah menempuh beberapa siri-siri kejayaan di dalam PRK dan PRN. Alhamdulillah. Untuk itu, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Kecekalan perlu disusuli dengan kesungguhan. Jangan mudah putus asa. Bersungguhlah kita dalam menabur khidmat dan jasa. Pastikan keberadaan kita di tengah-tengah persada rakyat dapat dirasai. Berkhidmat dan berbakti bukan sesuatu yang asing buat kita. Inilah kekuatan kita selama ini yang dinikmati oleh rakyat seawal usia. Semua ini boleh dilaksanakan hanya jika kita ada kemampuan. Kita harus mampu menyelami permasalahan rakyat dan negara bagi menawarkan jalan keluar yang tuntas akibat kegagalan dua kerajaan sebelum ini mengurus ekonomi negara dengan baik. Di mana telah berlaku aliran keluar modal asing atau capital flight yang cukup besar. Negara menyaksikan pengaliran keluar bersih modal atau net capital outflow. Berapa banyak net capital outflow? Sebanyak 166.1 bilion selepas PRU ke-14 hingga kini. Berlaku juga pemberhentian operasi syarikat asing di negara ini dan perpindahan operasi ke negara jiran. Apa maknanya? Ianya memperlihatkan merosotnya keyakinan pelabur pada negara kita. Trust defisit telah berlaku pada negara kita. Maka dengan sebab itu kita perlu mempunyai kemampuan menyusun semula strategi untuk menarik kembali pelaburan daripada luar negara, FDI, kembali kepada negara kita. Dengan strategi dan jalinan hubungan yang baik dengan negara-negara luar, kita yakin akan dapat melonjakkan semula pelaburan asing di negara ini yang kesannya bukan sahaja merancangkan kembali kegiatan ekonomi tetapi jauh lebih penting. Limpahan kerancakan tersebut sudah pasti dinikmati rakyat secara langsung melalui wujudnya peluang pekerjaan dan wujudnya rantaian perniagaan. Di samping itu, sektor-sektor pertumbuhan baru juga perlu dikenal pasti untuk meningkatkan peluang guna tenaga, khususnya untuk anak-anak muda kita. Justru kita wajib punya keyakinan bahawa UMNO adalah wadah politik yang berupaya mengembalikan kegemilangan negara semula bersama-sama dengan rakan-rakan dalam Barisan Nasional. 22 bulan. Dan 17 bulan kemudiannya, kita telah dapat menyaksikan betapa karenah yang dilakukan oleh mereka. Dan dalam tempoh kerajaan yang berkenaan, gagal dan gagal. Kegagalan demi kegagalan telah berlaku pada negara kita. Banyak yang indah kabar daripada rupa. Yang menjanjikan harga minyak turun, ada. Yang menjanjikan penghapusan tol pun ada, yang menjanjikan 1 juta pekerjaan pun ada,
yang menjadikan penghapusan hutang PTN pun ada, yang mengatakan manifesto bukan kitab suci pun ada, namun semuanya khayalan semata. Jadinya, rakyat perlu yakin bahawa pilihan terbaik buat mereka kini adalah UMNO dan Barisan Nasional. Saudara-saudari, sidang perwakilan, cakap-cakap soal pembaharuan atau reform hanya bersifat tempelan ketika itu. Dan laungan hanya slogan semata-mata. Tiada agenda pembaharuan besar yang telah mereka laksanakan seperti janji yang kita ketahui. Sebaliknya, pembaharuan yang mereka lakukan adalah menamatkan perkhidmatan kaki tangan kontrak kerajaan, menutup peranan agensi kerajaan dan menghapuskan skim-skim bantuan buat rakyat. Keadaan ini sudah tentu memberikan isyarat yang salah kepada rakyat. Rakyat mengharapkan perubahan dan pembaharuan. Namun, cakap-cakap, siapa pun naik menjadi kerajaan, sama saja. Tetapi, kita lihat penambahbaikan pada sistem pentadbiran yang dulu diterajuk oleh Barisan Nasional yang kononnya dituduh tidak elok. Sebenarnya, di waktu pentadbiran bosku dan sebelum itu, tidak berlaku begini. Kononnya ketika kita memerintah banyak direct nego. Kini, kita lihat kerajaan 17 bulan dan 22 bulan sebelum itu direct nego yang kononnya dituduh menjadi amalan untuk UMNO Putra berlaku lagi hebat di zaman mereka. Institusi penguat kuasa undang-undang seperti SPRM diletakkan di bawah kuasa orang politik sebagai ketua pesuruhjayanya. Kes-kes yang melibatkan mereka semuanya dirunding semula oleh Peguam Negara. Ketika itu, kesemua ini menjadi bukti bahawa parti-parti yang bergabung membentuk kerajaan selepas PRU ke-14 dahulu bukan merupakan ejen pembaharuan yang tulen. Sebaliknya, laungan pembaharuan mereka hanya untuk memikat bagi mengizinkan mereka untuk ke puncak kuasa. Langkah yang dilakukan mereka bersifat vindiktif. Mereka mahu membalas dendam. Mereka mahu membalas dendam pada bosku. Tidak kurang dengan pada orang yang bercakap ini. Kluster mahkamah. InsyaAllah kalau kita naik semula, UMNO dan BN naik semula, tidak ada istilah balas dendam yang akan kita lakukan. Malah dulu kita harus ingat, mereka juga yang kononnya mempertahankan prinsip integriti. Sebenarnya mereka lah yang sanggup membeli wakil rakyat kita untuk melompat menyertai mereka. Pada mereka, amanah rakyat boleh diperkotak-katikkan. Mereka membina kekuatan dengan cara yang tidak bermaruah. Hakikatnya, parti selain pada UMNO dan BN tidak ada prinsip moral untuk bercakap soal lompat parti atau lompat kata. Contohnya yang terbaru, dalam PRN Melaka umpamanya, PH menerima katak yang melompat dari kita menjadi calon mereka. PN betah lagi, semua kata-kata berada di dalam kolam yang sama. Kononnya mereka mendabik dada bahawa mereka katak, betul, tapi katak berprinsip. Saya tak faham, tak pernah dengar istilah katak berprinsip. Saya selalu dengar katak kencing. Perbuatan mereka ini ibarat berkokok berlagak suci tapi ekor bergelumang najis. Ini yang berlaku. Rakyat yang terpesona dengan lunaknya dendangan mereka akhirnya terpedaya dan mula meluahkan rasa kecewa apabila bermulanya perebutan kuasa sesama mereka, hingga meruntuhkan kerajaan mereka sendiri. UMNO
yang menjadi mangsa kepada percaturan politik mereka, akhirnya menjadi penyelamat kerana bersetuju untuk menyertai kerajaan baru demi memastikan negara dapat ditadbir ketika itu. Bukan UMNO yang meruntuhkan kerajaan ketika itu. Malah selepas keruntuhan kerajaan mereka, UMNO dengan tegas menuntut ketika itu 43 ahli parlimen menuntut agar pilihan raya umum diadakan semula kerana mandat rakyat telah diperdagangkan oleh mereka yang rakus untuk terus bergayut di puncak kuasa. Kita sudah sebut mengenai pengkhianatan lompat parti beberapa kali sebelum ini. Memang ia adalah pengkhianatan kepada amanah rakyat dan ahli parti yang bertungkus lumus, bersengkang mata bekerja untuk memenangkan setiap ahli parlimen kita. Kita committed kepada kepentingan rakyat. Apa sahaja yang perlu untuk memastikan kepentingan rakyat terlaksana. Hak mereka terbela. Kita tidak perlu tunggu kerajaan pindah undang-undang atau buat apa saja akta baru untuk membantu mereka. Itulah sebabnya kita proaktif mewujudkan perjanjian dengan semua calon yang bertanding dalam PRN Melaka dan Johor. Mana-mana ahli Dewan Negeri yang melompat, kita pastikan mereka membayar dengan harga yang mahal. Kita tidak mahu siri lompat-melompat. Berterusan lagi. Kita juga akan adakan perjanjian yang sama dengan calon-calon yang akan bertanding di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jangan main-main. Ini bukan soal wang ringgit, tapi soal maruah apabila menjadi calon-calon Barisan Nasional. Tidak ada istilah melompat selepas menang. Hakikatnya rakyat yang memilih kita, pengundi memilih kita, memilih melalui kita sebagai calon parti. Rakyat memilih jenama atau brand Barisan Nasional. Dan tidak kerana mana-mana individu yang bertanding. There is no one bigger than the party. Ada golongan yang tidak reti nak berterima kasih. Mereka lupa. Mereka mendapat jawatan dan kuasa pada awal dahulu adalah kerana sokongan kita. Tetapi apabila berkuasa, kita diberi macam-macam gelaran. Kluster itu, kluster ini. Kalau mereka bercakap benar, sumpah laknat pun tak berani. Kenapa mereka minta kononnya kluster mahkamah? Ini dua orang ni. Bosku dengan Mak Masran ketika itu. Kunan. Ini semua sedikit kluster mahkamah. 3 orang ni yang dituduh kluster mahkamah itulah menyebabkan orang itu naik. Tanpa 3 orang termasuk saya, mereka orang itu tidak pernah akan termimpi untuk jadi Perdana Menteri. Ingat. Bila dah naik kluster mahkamah. Baik. Ini doa Datuk Seri Najib lah. Makbul, pum 20. Tak sampai 20 bulan, 17 bulan, tung balik asal. Abakau. Tuan-tuan dan perempuan, bukankah sokongan itu tidak bermoral? Jelas mereka hanya berminat untuk terus-menerus berpolitik tanpa mengambil kira kepentingan rakyat. Ingat, sekarang mereka meletakkan bahawa kononnya kluster Putrajaya sedang diperhati. Termasuk ada yang di depan di sini. Menjadi menteri-menteri. Menteri-menteri, timbalan menteri sedang dipantau. Jangan syok sendiri. Termasuk Menteri Besar Baru Johor. Ketika ini, kita bergesih sebab belum didakwa. Mereka akan cari jalan untuk mendakwa. Walaupun tidak ada kes. Termasuk 87 kes. Mereka akan cari. Tomat. Nasib baik Tomat NFA. Tuan-tuan dan perempuan, mereka jahat.
Hakikat mereka jahat, mereka vindiktif. Bagi menentukan tidak ada vindiktif, tidak ada balas dendam, UMNO mesti dominan semula dalam PRU ke-15. Sebab kita tahu sejarah mereka selepas mereka mendapat sokongan. Mereka yang berkuasa secara sistematik tidak mahu berikan jawatan. Kita semua ingat. Ketika itu kita dengan 43 ahli-ahli parlimen BN dan UMNO memberikan dukungan kepada mereka, tetapi apabila ada kabinet line up, ada barisan kabinet, apa jawatan yang diberikan pada betul-betul kita? Kita tahu bahawa mereka berhak menentukan ahli-ahli parlimen kita daripada UMNO dan BN duduk di kementerian mana. Tapi mereka tidak meletakkan kita di kementerian yang strategik. Hanya ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri diletakkan sebagai Menteri Pertahanan. Kementerian itu penting, tetapi kita setakat menerima tabik hormat setiap hari dari sebuah kementerian yang sangat regimented. Tuan-tuan dan puan-puan, ini telah berlalu. Kita harus mara ke hadapan. Hanya pemimpin yang lemah yang tidak mahu orang-orang yang bijak pandai dan berketerampilan membantu memimpin dan membina negara. Weak leaders chooses weak followers. Saya teringat dalam legenda Helen of Troy, seorang wanita yang telah menghancurkan sebuah negara daripada dalam. Bagaimana wanita itu melakukan pembobrokan di dalam negaranya? Kita seharusnya sedar bahawa lawan-lawan kita itu tidak pernah berhenti daripada berusaha untuk menghancurkan kita. Apabila mereka bersetuju untuk menandatangani memorandum persefahaman, ia bererti mereka ada muslihat tertentu. Saya percaya mereka menerima kita kerana mereka tahu itulah cara mereka untuk membunuh kita. Actually, they never love us. Mereka tidak pernah suka kita. Bacalah perlembagaan setiap parti lawan kita. Kita kena ingat, kita kena sedar, be careful, you are sleeping with your enemies. Mereka menyimpan belati dalam selimut kita. Apakah kita mahu menyambung MOU itu lagi? Kita serahkan kepada kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri. Sidang Perwakilan UMNO adalah sebuah parti yang menjunjung perlembagaan negara. Kita faham bahawa kuasa untuk membubarkan parlimen adalah keputusan kabinet, di mana Perdana Menteri yang akan berurusan dan memberikan nasihat memohon perkenan kepada ke bawah duli yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu semua kita tahu. Kita tidak mahu mengganggu urusan itu. Tetapi UMNO juga sebuah parti yang bertanggungjawab. Kita ada kuasa untuk menentukan arah tuju parti kita sendiri. UMNO online. Apabila mood di bawah, Online lah. dalam PRK, dalam PRN, ke arah pada kita, nak tunggu apa lagi? Bak kata Timbalan Presiden, apa lama-lama nak tunggu? Takut anak dara dicuri orang. Bila Jawa cakap Minangkabau, dia lain sikit lah kan. Saudara-saudari, UMNO juga untuk kita menghidangkan the new deal, the new offer kepada pengundi-pengundi. Apa yang harus kita lakukan? Rakyat menuntut satu pembaharuan institusi politik dilaksanakan demi memastikan kecelaruan politik dapat dinoktahkan. UMNO harus pantas dan terkehadapan menepani soal pembaharuan institusi politik ini.
cadangan memperjuangkan undang-undang anti lompat parti dan pendanaan politik telah diangkat oleh wakil rakyat di parlimen di tengah-tengah parti mereka sedang saling melompat antara satu sama lain, tikam antara satu sama lain. Di Melaka, 3 parti yang bergabung, ada yang gunakan lambang partinya sendiri, 2 lagi gunakan parti gabungan. Akhirnya, kita tahu keputusannya, semuanya ke laut. Sehubungan dengan itu, UMNO perlu tampil berani untuk bercakap soal pembaharuan institusi politik, termasuk pembaharuan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, bagi memastikan suara rakyat dimartabatkan dalam soal penggubalan undang-undang negara dan negeri. Untuk itu, UMNO dan BN mesti terus bergerak dan melabelkan kita sebagai suara politik yang sederhana. Biarpun kita mahukan transformasi itu dilakukan. Keseimbangan dan keadilan menjadi asas pergerakan parti kita sejak perikatan dahulu lagi. Ianya diperkukuhkan dengan pengujudan BN, Barisan Nasional yang lahir seiring dengan dasar ekonomi baru. BN adalah believer kepada suara sederhana dan suara pembaharuan. Kepelbagaian latar kaum, agama dan budaya menjadi kekuatan yang kita bentuk acuannya sejak dahulu lagi. Kita tidak bercakap soal sama rata Malaysia. Sebaliknya, Barisan Nasional dan UMNO bercakap tentang soal kesesamaan. Toleransi yang dipamerkan oleh pemimpin terdahulu telah membawa kestabilan dan saling memahami antara bangsa Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan pelbagai kaum yang lain. Dalam konteks DEB contohnya, ia adalah suara pembaharuan yang dibawa oleh parti kita. Keberanian menyusun dasar untuk Bumi Putera tidak pula mengenepikan atau menafikan hak kaum lain, malah turut dijamin dan dipelihara. Inilah susur galur asas perjuangan yang kita warisi. Malah pendekatan ini akan terus kita kembangkan seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kerencaman masyarakat dari sudut pandang politik dan tata kelola atau tabir urus kerajaan UMNO. Dan kita mesti tangkas mendepani soal-soal ini. Jangan lupa untuk rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, kita berjanji bahawa perjanjian Malaysia MA63 mesti dilaksanakan oleh UMNO dan Barisan Nasional sebagai janji kita kepada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Ini adalah untuk merapatkan jurang wilayah di antara kita. Saudara-saudari sidang perwakilan, kita lihat juga beberapa transformasi yang telah kita sarankan di bawah kepimpinan Pekan Datuk Seri Najib. Beliau telah memperkenalkan TN50, Transformasi Nasional tahun 2050. Ketika itu beliau mencadangkan pembaharuan besar apabila pendekatan yang diambil untuk membentuk negara bangsa dilaksanakan melalui pendekatan bagi mengangkat suara dari bawah ke atas demi kelangsungan generasi masa depan. Apa yang berlaku sekarang ini? Hakikatnya hari ini setiap tahun lebih 300,000 graduan baru dihasilkan. Tapi hanya 70,000 peluang pekerjaan disediakan bagi menyerap graduan-graduan ini. Ini bermakna terdapat kira-kira 230,000 graduan lain terpaksa menganggur. Selain itu, terdapat kira-kira 1,9 juta orang yang masuk dalam statistik mempunyai pekerjaan tetapi sebenarnya berstatus underemployed. Iaitu sama ada waktu kerja mereka kurang dari jumlah jam yang mereka sanggup bekerja ataupun mereka ini punya kelulusan tinggi tetapi terpaksa bekerja di dalam pekerjaan yang tidak memanfaatkan kepakaran mereka. Kita harus sedar bahawa pengangguran dan underemployment adalah suatu bentuk kerugian kepada negara
Ia merupakan satu pembaziran sumber daya manusia. Jika mereka yang menganggur ini berpeluang untuk bekerja, sudah pasti saiz ekonomi negara akan jauh lebih besar dari sekarang. Hasil dari pertambahan output dan perkhidmatan yang dihasilkan. Sekiranya underemployment dikurangkan dan pekerja yang berkepakaran berpeluang untuk bekerja di dalam pekerjaan yang mereka punya kemahiran, maka mereka akan dapat memberikan sumbangan produktiviti yang jauh lebih besar kepada ekonomi negara. Kelembapan ekonomi dan kurangnya pelaburan merupakan punca utama kepada pengangguran di kalangan anak muda yang semakin meningkat. Dengan itu, kita perlu mencari idea baharu yang dapat membantu dalam memacu pemulihan ekonomi negara pasca COVID. Pelan pemulihan ekonomi negara bukan saja bergantung pada polisi yang mantap, tetapi juga sangat bergantung pada kestabilan politik agar pelan ekonomi yang dirangka dapat dilaksanakan tanpa gangguan politik yang hanya akan mengganggu fokus kerajaan. Saudara-saudari, sebagai pengurusi BN, sebagai Presiden UMNO, kita sedar politik sifatnya sangat dinamik. Kedinamikannya berubah sederas perubahan iklim politik. Saya sebutkan beberapa kali. Dulu selama 22 bulan, UMNO menjadi pembangkang sepenuh masa. Ketika itu hakikatnya ialah mana mungkin UMNO dan BN yang berbekalkan hanya 79 kursi yang kita menangi, untuk pasti kita tidak dapat membentuk kerajaan jauh daripada majoriti mudah atau simple majority 112 kursi yang diperlukan untuk membentuk kerajaan di Putrajaya. Saya sebutkan juga, selama 17 bulan, UMNO dan BN menjadi sebahagian daripada kerajaan. Tok Mat menyebutkan kerajaan yang ada kini dan sebelum itu, sumbangan kita hanya 17%. Hakikatnya 39 kursi daripada UMNO dan 4 kursi daripada BN. Biarpun UMNO penyumbang terbesar bagi pembentukan kerajaan ketika itu, namun UMNO hanya dianggap sebagai melukut di tepi gantang. Natijahnya dasar-dasar kerajaan tidak memperkirakan rasa kebersamaan dalam ikatan politik atas sokongan kepada kepimpinan kerajaan ketika itu. Malah portfolio anggota pentadbiran terdiri pada menteri dan timbalan menteri yang utama tidak diperuntukkan kepada UMNO. Saya telah sebutkan tadi. Sebab apa? Kerana haloba kuasa setelah berada di puncak kuasa. Malah pada masa yang sama, UMNO cuba dipecah perintah atau divide and rule dengan tawaran scheme of things. Demi kuasa, rakyat dizalimi dengan pengisytiharan darurat. Rakyat dikurung. Bendera putih berkibaran, tanda rakyat dalam kesusahan. Malahan kejadian bunuh diri dalam kadar purata 4 kematian sehari. Selama 17 bulan kerajaan gagal. UMNO turut kena getahnya. UMNO turut menanggung sebahagian daripada kegagalan itu. Sehingga suasana gawat terpaksa diselamatkan oleh 15 ahli Parlimen UMNO yang bertindak menarik semula sokongan. Manakala 23 ahli Parlimen UMNO mendukung pimpinan kerajaan yang gagal itu. Ini semua sejarah. Sekarang ini 23 dan 15 bersatu hati dalam satu ladah mendukung kerajaan yang ada sekarang. Itulah hikmahnya. UMNO bernasib baik kerana agenda parti lebih diutamakan oleh kita semua ahli-ahli parlimennya yang ada di hadapan ini. Kita berikan tepukan gemuruh, kita jemput ahli-ahli parlimen untuk berada di sini. Kita dukung parti ini, kita dukung kerajaan ini. Saya sebut tadi kita mesti bergerak seiringan. Namun parti-parti lain di luar kepemimpinan UMNO kita tidak pernah fikirkan.
Parti-parti lain di luar kepompong UMNO kita tidak pernah ke tepi dan singkirkan. Rakan-rakan dalam BN turut diperkirakan kepentingan bagi penyertaan mereka. Kita lihat Menteri Pengangkutan yang sedang sibuk memperkuatkan partinya. Timbalan Presiden yang sentiasa taat dan takut membantu Presidennya. Timbalan Presiden PBRS yang taat sangat kepada bapanya kerana bapanya adalah Presiden partinya. Mereka adalah rakan-rakan karib kita di dalam Barisan Nasional. Biarpun pemimpin utama kita berada di dalam nahoda kepimpinan kerajaan, namun hakikatnya UMNO bukan parti dominan. Dasar-dasar penting biarpun tidak disanggah secara terbuka, namun di belakang suara-suara sumbang sering kedengaran di kalangan parti-parti yang mendukung Perdana Menteri kita. Malah terdapat arahan-arahan dan minit-minit tertentu untuk kepentingan rakyat tidak pun diindahkan. Kita tahu dan kita wajib ada skru longgar yang patut diperketatkan. PM, ketatkanlah skru-skru yang longgar itu. PM, longkang-longkang yang tersumbat mesti dibersihkan dari sampah sarap yang sebegitu. Perwakilan mungkin tak faham, PM faham. Kita berikan tepukan pada PM sendiri. Kerajaan tebuk atap atau kerajaan pintu belakang tidak perlu dikaitkan dengan UMNO. Bukan kita yang tebuk atap dan bukan kita yang buka pintu belakang. Sampah sarap begini tidak harus dipalikkan kepada UMNO. UMNO ada prinsip, kita ada maruah, kita ada kekuatan, kita tidak boleh diugut dengan tekan butang sana, tekan butang sini. Akhirnya tekan butang seluar sendiri. UMNO bukan parti picisan, tidak juga seperti itik patah kaki. UMNO dan BN bukan gila kuasa seperti dakwaan mereka. Tabur wang sana sini untuk kekalkan penguasaan dalam kerajaan. Tabur janji palsu, fitnah dan tomahan yang memburukkan orang lain. Rakyat bukan buta, rakyat bukan pekak. Yang mungkin pada tanggapan mereka boleh diperdaya dengan mudah. Itu tandanya mereka sebenarnya yang gila kuasa. Rakyat amat rindukan kita. Rakyat amat rindukan BN berkuasa semula. Saya ingin mengimbau ucapan Perhimpunan Agung pada 7 Disember 2017. Siapa Presiden Parti ketika itu? Ini dia insan yang berhati mulia yang berada di hadapan kita. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan UMNO bukan ada budaya untuk merendah-rendahkan orang lain. UMNO dalam usia 7 dekad makin matang dan mengamalkan politik sihat serta cenderung kepada politik pemersatuan. Yang tidak bercanggah, yang tidak berwatak gaduh, apatah lagi untuk mengaibkan sampai sanggup membunuh karakter lawan, karakter assassination. Ini yang dilakukan oleh beliau. Saya melakukan kesinambungan. Saya juga berpandu kepada sikap yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sahabat yang meminta baginda berdoa agar diturunkan laknat ke atas musyrikin yang mengganggu umat Islam ketika itu. Namun baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan, innama bu'istu, bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus menjadi rahmat. Saya petik hadis ini daripada riwayat Abu Muslim. Malah saya juga melihat bahawa
Seorang ulama, Imam An-Nawawi, menjelaskan bahawa melaknat bukanlah kebiasaan pada kita. Orang-orang Muslim, artinya Datuk Seri Najib betul, saya ikuti yang baik, dan kita semua kehidupan di atas pentas, yang di bawah. Kita mahu mencari sesuatu yang baik. UMNO hari ini mesti dianjakkan ke hadapan. Kita bersama dunia sedang melangkah ke penggunaan teknologi komputer. Kita mesti menggunakan teknologinya semaksimum mungkin. Jawab. UMNO boleh pelajari dan menggunakan teknologi ini untuk menyanggah semua dakwah yang telah disimbah dan dibalingkan kepada kita, yang menjadi bahan umpat keji dari pemeji-pemeji itu. Kini kita mesti melakukan anjakan. Media sosial bukan satu medium yang baru. Ia boleh menjadikan parti lebih berketerampilan, khususnya kepada golongan muda dan pengundi baru. Ia adalah teknologi yang harus kita santuni. Secara peribadi, secara resmi saya ingin mengucapkan syabas kepada Pumas dan BNCOMS. Yang kedua-dua organisasi ini berperanan sebagai senjata tempur cyber kita. Tepukan tidak cukup kuat untuk saudara Syahril dan Dr. Samsul. Namun saya suka ingatkan kejayaan paling utama dalam penggunaan media sosial adalah kekerapan dan mesti konsisten. Untuk itu, saya harap UMNO beraksi dalam landscape politik yang lebih dinamik. Banyak faktor pengubah yang harus disantuni atau kita akan ketinggalan. Kita mesti berubah jika kita tidak mahu rebah. Supaya kita menjadi lebih ampuh dan tidak mudah ditewaskan dalam gelanggang yang dikuasai dalam teknologi begini. Saya, Tok Mat, rakan-rakan yang lain termasuk Perdana Menteri, kita melakukan perubahan dan bukan mudah untuk diterima. Kita melakukan game changer dalam banyak perkara. Kita buktikan, umpamanya kita sudah kemukakan lebih 70% calon-calon muka baharu, termasuk dari kalangan wanita, pemuda, puteri dalam PRN Sabah, Melaka dan Johor. Hasil cukup membanggakan. Cuma wanita di dalam usul semalam mohon supaya wanita mesti mengisi 30% calon-calon. Wanita kurang tepuk artinya mahu kurang daripada 30%. Pemuda juga memohon, calon pemuda 30%. Puteri juga memohon 30%. Akhirnya Tok Mat, saya yang lain 10%. Nah, itulah. Para perwakilan, kita menaruh harapan besar kepada pemimpin pelapis yang bakal mencorakkan masa depan parti. Pemimpin yang sezaman dengan saya, dengan Tok Mat, dengan bosku. Rasa-rasanya kita jangan menongkat langit lah, Tok Mat. Jangan tongkat langit. Jangan syok sendirilah, makan kacang lah, Tok Mat. Mereka akan menggantikan kita, itu hakikatnya. Kita harus beri peluang pada mereka untuk menggantikan kita. Nan tua dihormati, Tok Mat. Nan ketek disayangi. Sama gadang bawa berkawan. Ibu jua bapa diutamakan. Macam mana, Tok Mat? Boleh ke? Memanglah lagi yang seorang Minangkabau, seorang Jawa. Setianya wanita. Wanita UMNO kepada perjuangan parti tidak boleh disanggah. Wanita UMNO adalah ibu perjuangan dan saya menyaksikan kehebatan dan komitmen mereka beraksi di 3 PRN. Hebat wanita. Pelancaran Cyber Rangers wanita atau kru baru-baru ini membuktikan bahawa wanita juga menyedari bahawa teknologi tidak dapat dielakkan.
kru adalah platform penting bagi wanita UMNO seluruh negara. Bagi mendapat information yang sebenar mengenai sesuatu isu dan menyalurkan kepada rakyat dan pengundi-pengundi. Wanita UMNO juga hebat dengan tugasan jalinan rakyat, dengan JR, tambah baik dengan SRJR. Malah inilah kekuatan wanita UMNO yang tidak dimiliki oleh parti lain. Namun proses urbanisasi menjadikan tugasan ini perlu diubah sesuai dengan imajinasi baru. Wanita pasti ada penyelesaian mantap bagi memastikan peranan JR tetap relevan dan terkini, khususnya bagi mengatasi halangan mendekati komuniti dan pengundi dalam kawasan komuniti berpagar. Sumbangan dalam PRK, PRN yang lalu cukup menyerlah. Ini hebat. Kita berikan penghargaan kepada Ketua Wanita, Datuk Seri Dr. Norani. Kita dengar ada paluan gendang perang yang dipukul di sana sini. Kemarin Tok Mat pukul. Semalam Norani pukul, Ashraf pukul, Zaida pukul, yang belum pukul saya. Namun kita lihat antara kekuatan kita ialah Pacaba, polling agent, counting agent, barong agent. Dan kali ini kita lakukan transformasi di mana 60% anak muda terlibat sebagai Pacaba. Senario ini memberikan kesan positif kepada parti, bahkan boleh menyemarakkan pelibatan anak muda dalam perjuangan kita. Kita turut bangga dengan pencapaian pemuda yang dapat merekrut 36,755 anggota skuad Sabil, yang melibatkan 6,861 PDM di seluruh negara. Syabas Dr. Ashraf Wajidi Dasuki. Begitu juga dengan penubuhan putera UMNO yang bakal menjadi wira di Barisan Harapan. Ternyata mereka adalah benteng pertahanan kita. Parti juga perlu memperakui peranan besar puteri UMNO, adik atau anak bongsu kita. Mereka ada unit riset puteri, URP dan IT puteri yang terbukti berperanan besar dan berkesan. Tahniah untuk Datuk Zahidah Zariha. Begitu juga penganjuran program mantap IT secara berkala dengan pendekatan yang segar, baru dan terkini membuktikan puteri UMNO peka dengan keperluan semasa dan sebagai persiapan dalam PRU yang akan datang. Namun antara wasilah baru dalam komunikasi politik adalah melalui influencer media sosial. Saya percaya pemuda dan puteri berpotensi tinggi untuk memainkan peranan ini bagi menarik anak muda mendukung aspirasi perjuangan UMNO. Jadikan media sosial sebagai platform mendekati anak muda. Hasilkan seberapa banyak konten dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Instagram yang power, simple dan viral. Khususnya berkaitan dengan undi 18 dan isu-isu semasa yang mampu mempengaruhi dan mencorak pola fikir anak-anak muda. Jadilah konten provider yang cemerlang. Kempen secara maya bukan lagi sampingan, tetapi ia sudah menjadi medan komunikasi paling utama. Sungguh pun UMNO kerap dijadikan sasaran dan tuduhan yang menyatakan bahawa orang muda tidak lagi bersama UMNO. Kita sudah buktikan sebaliknya di Melaka dan Johor. Tidak boleh tidak, jika kita mahu kekal relevan, UMNO dan BN perlu menuruti derasnya arus perubahan fikiran golongan muda ini. Pelaksanaan undi 18 adalah manifestasi besar perubahan dalam landscape politik negara, yang mana ia menuntut usaha keras UMNO dan BN untuk memenangi hati mereka dan menawarkan solusi kepada permasalahan dan cabaran yang sedang mereka hadapi. Kita bersiap siaga. Saya mahu berkongsi dengan para perwakilan bahawa satu kajian menunjukkan
bahawa 64.5% golongan muda sebenarnya kurang berminat dengan politik dan cenderung menjadi pengundi non-partisan. Mereka beranggapan politik negara kini penuh dengan drama dan adegan rebut kuasa. Namun mereka tetap mengikuti perkembangannya di dalam media sosial. Pola fikiran mereka dibentuk melalui apa yang dipaparkan di media sosial. Pesanan saya, berita UMNO, pemuda dan puteri, marilah kita sama-sama mendepani persoalan ini. Kita wajib mewujudkan budaya supaya mereka prihatin politik demi menarik anak muda menghampiri UMNO dan Barisan Nasional. Yang perwakilan, adat ahli adalah menghormati keputusan parti. Bila perwakilan sekalian, ketua bahagian yang ada di sini mengadakan persidangan daripada 190 bahagian yang telah bersidang, sebanyak 180 bahagian telah bersetuju agar pemilihan parti diadakan selepas pilihan raya umum. Ini bukan keputusan saya. Ini keputusan saudara-saudari sewaktu mesyuarat di persidangan bahagian masing-masing. Sudah menjadi kelaziman sebelum ini bahawa pemilihan parti diadakan selepas PRU. Bertahun-tahun ia diamalkan. Adakah wajar kita mengubah tradisi ini? Adakah kita mahu keadaan jawatan yang kita pegang tapi parti kalah dalam PRU? Adakah mereka yang telah akil baligh dan melebihi umur itu tidak lagi memegang jawatan kerana jeda waktunya telah tamat? Baik pemuda atau puteri, wanita bernasib baik kerana mereka tidak mencapai had usia, kecuali usia apabila tidak boleh buat apa-apa lagi. Janganlah kita memakai kasut sebelum menjarung stokin. Ya, kita hormati saranan sembilan kecil yang mahukan pemilihan diadakan sebelum PRU. Saya tahu ada gerakan turun ke bahagian-bahagian, bayar. Saya tahu semalam bila mereka pergi ke persidangan wanita, pemuda dan puteri pun ada bayar. Ada dalam pilihan raya di Melaka dan di Johor pun turun jumpa G7, bayar. Saya tahu. Ini dunia tanpa sebadan, semua orang tahulah. Lupakan itu semua. Yang penting kita bersatu hati untuk menghadapi PRU bersama-sama. Saya yakin mereka tidak ada sebarang motif. Jangan risau. Jadi kawan-kawan saya kenal lah. Sekilas ikan di air, saya kenal jantan betina lah. Kita sudah tetapkan mengikut persetujuan pendaftar pertubuhan. Kita sudah tetapkan mengikut persetujuan pendaftar pertubuhan bahawa pemilihan parti mesti diadakan pada akhir tahun ini atau secara tepatnya sebelum 29 Disember 2022. Ketika itu siapa pun boleh bertanding. Jawatan Presiden, kalau Tok Mat berani, tanding. Jawatan Timbalan Presiden, siapa berani, lawan Tok Mat. 3 jawatan naib Presiden, lawan. Kita tak takutlah. Kita tak takut. Jangan gunakan duit. Jangan. Budaya ini buruk. Ya, duit adalah segala-galanya. Bukan segala-galanya kerana duit. Bukan saya tak tahu sekarang ada pair-pair, pasangan-pasangan. Ada cai. Ada papan. Saya tahu. Jangan ingat Presiden tak tahu. Presiden dulu pernah jadi Menteri Pertahanan tahu. Ada intelijen di bawah dia.
Presiden pun pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Ada juga SB bawah dia tahu. Tahu. Siapa cabinet manager dia, siapa chief manager, siapa financial. Saya tahu. Cukup. Kita tumpu dulu. Penyatuan parti untuk PRU. Betul? Itulah keutamaan kita. Siapa mahu PRU dulu? Siapa mahu mandat baru diperolehi semula dari rakyat untuk UMNO dan Barisan Nasional? Siapa mahu? Siapa mahu pemilihan parti dulu? Saya pulangkan pada pengurusi tetap yang dibantu oleh pertama kali pengurusi tetap wanita membantu beliau. Itu sebab daripada mula ucapan hingga sekarang, pengurusi tetap kita cukup mempunyai daya tahan kerana beliau tidak pergi mandikan budak pun. Budak lama. Sidang perwakilan, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana diberikan peluang memimpin parti ini dan mempertahankannya daripada pelbagai serangan, termasuk percubaan untuk melumpuhkannya. Kita kenal pasti mereka, namun semangat kepartian dan setia kawan mengatasi segala-galanya. Biarpun saya perlu ada some benefit of the doubt, yang paling saya utamakan ialah kepentingan parti dan kelestarian parti, penyatuan di dalam parti dan rasa kekitaan di kalangan kita. Saya mungkin dilihat banyak berdiam diri, tidak membalas komen, bersikap tolak ansur, termasuk dari orang yang pernah saya lantik atau sedang saya lantik. Namun tidak bererti saya tidak ada perasaan, saya leka. Janganlah uji saya banyak-banyak. Usahlah asak saya sampai ke dinding. Benar, saya tidak masum, saya tidak sempurna. Setiap perbuatan kita perlu ada hadnya. Saya tidak ambil kisah dengan serangan orang luar. Allah bisa tegal biasa, tetapi saya kecewa dengan mereka yang menjadi api dalam sekam, gunting dalam lipatan, mengkhianati parti dari dalam. Sedarlah, budaya kita tidak mencecah kawan. Biar kita dinesta dari segelap arah. Namun kita perlu sentiasa waspada. But we have to draw the line dalam persahabatan. Ada kawan yang bersama sehingga akhir hayat. Malah ada kawan yang meninggalkan kita sewaktu kita susah. Dan ada pula yang berkawan dengan kita secara bersyarat. Ingatan saya, pilihlah kawan yang benar-benar ikhlas dan jujur. Pilihlah kawan dunia akhirat. Pilihlah kawan yang setia dan taat kepada parti. Dalam lawan ada kawan, dalam kawan ada lawan. Namun, sedang perwakilan, kita lihat, kita mengimbau bahawa pasca PRU 14 juga, kita menyaksikan bahawa untuk kita ingatkan diri kita bahawa jenama kita, branding kita adalah BN. Ianya telah distrukturkan semula. Ketika Datuk Seri Najib, ketika saya, Tok Mat, Tok Ismail Sabri, Tok Dad dan Tok Khalid, kami berlima cuba melakukan usaha untuk menjenamakan semula UMNO dan BN. Sebab apa? Kita mahu menuju masa depan kebilangan semula UMNO dan Barisan Nasional bagi kita membentuk kerajaan yang lebih dominan. Penjenamaan BN terletak pada tawaran kepada rakyat secara komprehensif. Dan bagaimana BN boleh dikekal relevan kepada rakyat. Umpamanya,
Apple, Samsung. Produknya pelbagai. Kalau syarikat otomotif seperti Mercedes dan BMW, pelbagai produk adanya, tapi jenamanya tetap kukuh, tetap diyakini. Meskipun jenama baru mengeluarkan produk yang serupa, pengguna tetap memilih jenama-jenama besar. Begitulah BN di hati rakyat. Walaupun pelbagai parti muncul, tetapi mereka insya-Allah akan kembali menyokong Barisan Nasional. Itulah kekuatan jenama BN yang kita perlu tonjolkan. Keunggulan ini dicemburui. Malah ada pihak yang meniru jenama kita. Ingatlah, jenama kita adalah BN atau Dacing. Manakala calon adalah produk kita, iaitu penyampai kepada perkhidmatan, after sales service. Kita heran, calon kita diterima kerana jenama BN. Tapi ada orang yang membisikkan kononnya, it's not because of your party, because of you. Ingat bahawa tidak ada parti, tidak ada calon parti. Kemenangan itu adalah kombinasi antara jenama dan produk. Dalam memasarkan jenama BN, kita membuka ruang yang lebih ramai kepada anak-anak muda untuk menyertai gelanggang politik. Saya telah nyatakan tadi. Penjenamaan BN bukan sekadar satu penjenamaan atas nama politik semata-mata, tetapi juga atas dasar aspirasi rakyat yang dahagakan politik sosial yang menguntungkan rakyat. Merekayasa politik sosial melalui penjenamaan BN adalah kunci kepada kejayaan BN dalam PRN yang lalu dan PRU yang akan datang. Saudara-saudari, ingat itu. Rakan-rakan kita yang setia, MCA, MRC, PBRS. Parti-parti teras dalam Barisan Nasional, kita hargai mereka. Rakan-rakan Friends of BN bersama dengan kita. Kima parti gabungan UMNO sejak berpuluh tahun. Saya ingin berkongsi dalam Perhimpunan Agung kali ini. Banyak parti-parti lain mahu menyertai Barisan Nasional. Kalau bukan Barisan Nasional itu kuat semula, mana mungkin mereka memohon untuk menyertai kita. InsyaAllah. Kasyong, Sarah, Atta, kita berunding elok-elok. Supaya rakan-rakan yang mahu dan memohon untuk jadi parti gabungan, kita santuni dan kita layan dengan baik. Supaya kekuatan BN itu bangkit semula. Saudara-saudari sidang perwakilan PRU, rakyat berharap mandat diberi tapi dihianat. PS dan PN jatuh terterap. Doa rakyat, doa keramat. Mandat rakyat, kuasa keramat. Darinya hadir sebuah rahmat. Jangan dinoda dengan muslihat. Kelak merana, hidup dilaknat. Susahnya hidup tanpa mandat. Ditelan pahit, diludahnya kelat. Buat sesuatu tersekat-sekat. Menagih insan mereka yang khianat. Deritanya rakyat tanpa mandat. Negara pula semakin tenat. Jangan dibiar terusnya mudarat. Pulangkan semula kepada rakyat. PRU 15 menjadi tempat untuk kita mendapat mandat. Rakyat dibela suluh keringat. Negara aman, sejahtera dan selamat. Biasalah kita beringat. Jika hendak mendapat mandat, teruslah usaha santuni rakyat. Jika hendak rasa dihormat, hasrat rakyat jangan dikhianat. Jika hendak terus selamat, bersama kita kekal muafakat. Jika hendak mengekal mandat, kestabilan kunci setiap saat.
tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu, saya seriusnya kita harus melihat apakah offer kita, apakah tawaran kita. Terutama dalam agenda untuk melestarikan politik negara yang akan menjadi fokus utama pada kita. Saya sebutkan bahawa politik itu sangat dinamik. Kedinamikan politik ini kita hadapi dengan 5 teras utama yang menjadi daya kita. Daya satu iaitu pemulihan ekonomi. Kesan daripada pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan perang Rusia dan Ukraine memberikan impak kepada ekonomi negara. Kita fokuskan agenda pemulihan ekonomi kepada 2 perkara. Pertama, meningkatkan kuasa beli rakyat dengan pelaksanaan segera gaji minimum RM1,500. Kedua, mengkaji semula pelaksanaan cukai barangan dan jualan atau GST pada kadar yang berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Daya dua, iaitu melahirkan peluang pekerjaan. Pengangguran bukan lagi satu isu picisan. Ia membabitkan makan pakai rakyat. Peluang pekerjaan mesti diwujudkan dengan pertamanya, mewujudkan jawatankuasa khas hal ehwal pekerjaan negara yang melibatkan anak muda. Kedua, menjadikan insentif kepada anak tempatan yang terlibat dengan sektor pekerjaan 3D, dirty, difficult and dangerous, kotor, sukar dan bahaya, termasuk menjadikan latihan yang sewajarnya. Ketiga, bagi menggalakkan anak muda menyertai gig ekonomi sebagai giga dan alat dan akta pekerja gig perlu diperkenalkan segera. Daya ketiga, iaitu keusahawanan wibawa. Keusahawanan ada dan penggerak kepada sektor ekonomi negara. Kita perlu lahirkan lebih ramai usahawan. Kerana usahawan akan mencipta peluang pekerjaan baru kepada anak-anak muda. Perkasakan sektor keusahawanan. Merusi, pertamanya penyediaan insentif kepada anak muda yang terlibat dengan sektor pertanian, agro pelancongan dan pemain industri dalam talian on business line. Kedua, mempermudahkan proses pinjaman kredit kepada usahawan baru dengan melonggarkan syarat-syarat pinjaman. Ketiga, mengurangkan birokrasi dalam pemberian pinjaman kepada anak muda dan usahawan baru. Daya keempat iaitu integrasi pendidikan. Soal pendidikan bukan hanya berkisar kepada pembangunan prasarana semata-mata. Usaha menaikkan sekolah daif mesti diteruskan. Guru-guru dukelara dibantu. Tapi itu saja tidak memadai bagi mendepani perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompleks. Penting bagi kita meneruskan agenda integrasi pendidikan supaya soal duniawi dan ukhrawi bergerak seiring. Dengan pertama, melahirkan lebih ramai hufaz atau mereka yang menghafal Quran 30 juzuk dan dijadikan mereka sebagai ahli-ahli profesional. Sama ada arkitek, peguam dan pelbagai bidang profesional yang lain. Kerana dulu UMNO pernah mempelopori hasrat melahirkan 125,000 hufaz profesional. Hasrat ini patut kita teruskan. Kedua, memperkasakan roh dan jasad institusi pendidikan Islam. Seperti kita mesti melakukan baik pulih prasarana ma'had tahfiz, sekolah agama rakyat dan mengintegrasikan manhaj pengajaran dan pembelajaran. Daya kelima iaitu reform agenda rakyat. Reform bukan revolusi tetapi reform agenda rakyat. Iaitu satu keperluan agar keyakinan rakyat berkerajaan dapat dipulihkan. Reform agenda rakyat dilakukan dengan pertamanya, pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya negara untuk mengelak berlakunya penyalahgunaan kuasa dan berlakunya pendakwaan terpilih yang menjurus kepada mengaibkan dan membunuh karakter seteru politik. Kedua, undang-undang berkaitan anti lompat parti dalam kalangan wakil rakyat yang dipilih, kestabilan negara terjejas dengan tindakan lompat-melompat, terhakisnya prinsip dan walak parti. Rakyat menjadi bangsa akibat kerakusan ahli politik yang pentingkan diri berbanding rakyat. Ketiga, undang-undang pendanaan parti politik tiba masanya untuk rakyat difahamkan dengan pendanaan parti politik. Kenapa pendanaan politik ini patut diwujudkan? Kekeliruan rakyat dalam soal ini telah diambil peluang oleh seteru politik membunuh kerjaya politik lawan.
Keempat, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat kes-kes yang berkaitan dengan kepentingan rakyat seperti kes arwah adib, kes tabung haji dan yang paling penting siasatan terhadap pendedahan bekas peguam negara Tommy Thomas sebagaimana yang terdapat dalam bukunya. Yang amat berhormat Perdana Menteri, saya gariskan ini untuk dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Kita yakin Perdana Menteri boleh melakukannya. Saudara-saudari, kita dalam Perhimpunan Agong wajib mendengar suara akar umbi yang meminta mandat baharu diperolehi melalui PRU ke-15. Janganlah guruh berdentum dan kilat sabung menyabung, namun tidak setitis pun hujan jatuh dan turun. Untuk itu saya mengharapkan agar kita kembali kepada rakyat. Serahkan semula kepada mereka. Berilah mandat baharu kepada kita. Ketika orang sayang kita, sambutlah kasih sayang mereka itu. Jangan ditagih kasih itu selepas ianya hilang. Makin bertangguh, makin melaratlah rakyat, makin rosaklah negara, makin padamlah parti kita. Betul? Para perwakilan UMNO tidak sombong, tetapi tidak rela digonggong. UMNO bukan angkuh, tetapi tidak rela diselingkuh. UMNO tidak goyah, walau berdepan banyak da'yah. UMNO tidak gentar oleh asakan Bak Halilintar. UMNO tetap sejati biarpun ada yang mahu UMNO mati. UMNO ada jutaan ahli yang tidak rela dibuli. UMNO untuk agama, bangsa dan negara. Dulu, kini dan selamanya. Terima kasih. Bukan pada orang yang melakukan itu. Terima kasih kepada seluruh para pemimpin, para wakilan di dalam Dewan, luar Dewan dan di seluruh negara. Marilah kita tumpukan kepada gerak kerja dan kolaborasi dalam kalangan kita. Kita perkasakan tekad untuk berjuang mempertahankan parti dan menjadikan UMNO dan BN lebih dominan. Di tangan saudara-saudarilah kejayaan kita untuk mampu supaya digenggam. Kepada saudara seperjuanganku, memasuki kelok terakhir untuk kita menuju mandat. Bulatkan tekad, kukuhkan semangat, padukan kudrat, satukan kerabat, bersama menjulang parti keramat demi kesejahteraan hidup rakyat. Kepada Allah pemilik zat, kupohon berkat dan juga rahmat, riayah dan inayahmu, penguat hasrat, agar perjuangan kami diiringi selamat. Kepada Allah kita bertawakal. Dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, saya meresmikan Perhimpunan Agung UMNO bagi tahun 2021 dengan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.